Boleh. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Jabatan Kuasa Masjid, para jamaah muslimin muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan taufik hidayah pada malam ini dapat sama-sama kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan kesempatan masa, kesempatan umur, kesempatan kesihatan, insya-Allah saya diminta malam ini untuk memulakan kuliah. Dan saya mengambil subjek akidah. Dan sebenarnya bersama saya ni saya bawa nota lah ya. Nota catatan, sebab saya berkuliah daripada balik ke Mesir ni daripada tahun 97. Mana-mana saya kuliah kebanyakannya mendengar. Baguslah ya, mendengar. Jarang yang mencatat. Adalah 2-3 orang yang mencatat. Jadi sebelum saya pencen baru ni, ada satu jamaah di masjid negeri, dia kata, "Ustaz, buatlah nota, Ustaz." Jadi ini antara nota kuliah saya. Saya bukukan ya dengan tajuk Syurga Menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi biar tuan-tuan tak payah mencatat lah ya. Ini memang ada rakaman, tuan-tuan boleh buka balik ya. Ada kadang-kadang masjid surau dia tak ada rakaman. Jadi berapa lama ilmu tu boleh duduk dalam diri kita ya. Sebab itulah ilmu itu seperti haiwan ternakan. Dan ilmu itu kena diikat. Maka kalau haiwan ternakan itu diikat dengan tali, manakala ilmu itu diikat dia dengan dicatat. Jadi tuan-tuan, saya nak memudahkan tuan-tuan ni tak payah mencatat lah tuan-tuan ya. Maknanya tuan-tuan boleh rujuk, boleh pandu. Tapi minta maaf lah ya, dia punya cetakan ni bukan saya cetak di printing mana, tak ada tuan-tuan ya. Itu inisiatif saya je tuan-tuan. Tak maaf lah, tak berapa sempurna, tapi boleh lah tuan-tuan ni. Ya, jadi kalau tuan-tuan ada sedikit kewangan nak bagi saya, itu nilainya RM20 je tuan-tuan. Ya. Isi minyak pun kereta RM50 je. Beli ayam seekor pun 2 kilo dah RM20 je. Jadi tuan-tuan boleh setiap kali hadir kuliah boleh bawa ya. Mana kita pengajian berkitab. InsyaAllah bersiri tuan-tuan ya. Yang ini syurga tuan-tuan ya. Selepas habis ni insyaAllah buku yang berikutnya ialah mengenai neraka tuan-tuan. Ini bukunya ya. Di mana-mana kuliah saya yang dah habis buku tu, kita akan masuk kepada yang seterusnya ialah bab neraka tu. Neraka yang ni saya cetak. Ya, neraka lah tuan-tuan ya. Lepas habis tu insyaAllah kita akan masuk satu buku yang ketiga saya punya ialah ya, kiamat sudah dekat. Bermula dari tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Dan buku yang keempat ialah hari kiamat. Bermula daripada tiupan sangkakala, kehancuran alam semesta, dibangkitkan padang masa, dibicarakan, habis. Jadi 4 buku ni dia maknanya berkait antara satu sama lain. Jadi saya bermula dengan surga supaya memberikan tasjik kepada kita, memberikan semangat untuk kita beribadat kepada Allah. Itu yang nama ada rojak ya. Dan kita juga kena ada khauf, takut. Rojak pengharapan, mana bila kita beramal kita mengharap mudah-mudahan amalan kita diterima. Dan kita kena ada khauf, takut, mana bila cerita mengenai neraka kita rasa takut. Biar seimbang antara khauf dengan rojak. Jadi tuan-tuan, saya bukan berniat nak mengajar tuan-tuan ya. Tuan-tuan pun ya ilmu lebih banyak daripada saya. Kalau ikut biodata saya itu tengoklah belakang saya. Ya, saya ni bukan siapa-siapa pun. Ya. Saya asalnya bukan pengajian
Ya, orang lain semua belajar agama daripada awal. Saya bermula daripada lepas SPM, tuan-tuan. Tengok ujung tu tahulah. Saya bukan ya dalam bidang agama, tapi mujur Allah Taala ya telah tentukan saya sampai saya belajar di pondok, akhirnya sampai ke Mesir, habis di Mesir. Ya, saya kerja di Jabatan Agama selama 23 tahun. 2020 saya tamat. Ya, saya tak berpencen, saya kontrak saja, tuan-tuan. 23 tahun kontrak, tuan-tuan ya. Jadi malam-malam saya berkuliah lah. Ya, samping tu saya buat-buat buku, gitu je lah, tuan-tuan. Itu sajalah ya saya. Okey, kita mula boleh. Ya. Jadi tuan-tuan boleh ambil ada lagi tu ya. Tak kisahlah tuan-tuan ya, bawa balik dulu pun boleh. Bulan depan nak bagi saya pun tak apa. Kalau ada, kumpulkan pada sahabat kita tu, nanti boleh bagi pada saya lah, tak masalah ya. Ambil. Tak ada pun tak ada, langsung tak ada, sedekah je lah tuan-tuan. Saya gitu je lah. Janji nak mengaji sudah. Jangan anda ambil lepas tu tak datang pula kuliah, tak seronok lah. Ambil tuan-tuan ya. Saya dapat bawa 19 saja sebab saya naik motor. Tadi mula-mula saya nak naik kereta, tengok jam saya patah balik. Saya duduk di kampung Medan, Teluk Paling Garang, tuan-tuan. Jauh saya datang sini ya. Jadi biar berbaloi saya datang sini ya, tuan-tuan mengaji. Ambil ya. Nanti kalau tak cukup, bulan depan saya bawa lagi. Ya, gitu ya tuan-tuan. Paling kurang tuan-tuan boleh rujuk ya. Kalau tuan-tuan meninggal, anak boleh baca. Anak meninggal, cucu boleh baca. Jadi pencen saya di dalam kubur. Jadi tajuknya ialah syurga menurut Al-Quran dan juga sunnah. Kita baca daripada muka surat 1, tuan-tuan. Ya, mukadimah. Syurga adalah tempat pengakhiran penuh kenikmatan. Dua saja tempat pengakhiran kita, manusia dan jin. Sama ada syurga ataupun neraka. Tetapi pengakhiran ini pengakhiran yang penuh kenikmatan. Maknanya ialah Darul Jaza, tempat pembalasan kita besok di sana bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Sebab nak masuk surga mesti beriman. Ya, Nabi sebut dalam hadis, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa yang dalam hatinya ada misqala zarrah, ada sedikit sekelumit sebesar zarrah daripada iman, dan ketika mana mati dia tidak batal dia punya iman dia, dakhalal jannah, kata Nabi, akan masuk ke dalam syurga. Jadi yang pertamanya mesti beriman dan juga bertakwa. Takwa itu ialah tiket orang nak masuk ke dalam syurga. Ya? Apa makna takwa? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Ikut apa diperintah Allah, tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, maknanya dia sudah mukmin. Ittaqullah, bertakwalah kamu ya, dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih, melaksanakan semua yang diperintah Allah, tinggal apa yang dilarang Allah, itulah nama takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam, dapat mengucap dua kalimah syahadah insya-Allah. Bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang telah melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, ia memberikan kenikmatan hidup yang belum pernah dirasakan ketika hidupnya di dunia, dan sebagai balasan atas kejayaan memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Qala Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ialah firman Allah yang Nabi ceritakan dalam bentuk hadis. Itu namanya hadis qudsi. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, a'dadtu, aku telah menyediakan li'ibadiyas salihin, bagi hamba-hambaku yang soleh,
Mala ainun ra'at, surga itu ialah apa yang mata tak pernah tengok, ya. Wala uzunun sami'at, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang. Itulah di surga. Kemudian kita tengok surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, dan bersegeralah kamu, ila magfiratin, kepada keampunan. Bersegera ke mana? Bersegera untuk mendapatkan pengampunan. Sebab kita sudah ditaklif dengan syarat. Dua makhluk yang ditaklif dengan syarat, iaitulah manusia jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Oleh kerana itu kita kadang-kala melakukan perkara-perkara yang mungkar. Oleh kerana itu kita kena magfirah, minta pengampunan. Al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Manusia tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Kita kena taubat. Tub ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Suruh taubat dengan sebenar-benar taubat. Macam kita naik kereta, terlajak pula. Bila terlajak, apa kita nak buat? Kita cari U-turn patah balik. U-turn patah balik itu namanya, ya, iaitulah kita bertaubat, kembali balik, cari lorong yang betul untuk menuju kepada destinasi yang sebenar, ya. Jadi bersegera kepada pengampunan dari Tuhan kamu, wa jannatin, dan bersegera untuk mendapatkan surga. Arduha, yang luasnya surga. Saya baca satu-satu tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok perkataan demi perkataan. Saya dulu pun tak tahu bahasa Arab, tuan-tuan. Lepas tingkatan 5 baru belajar, pergi pondok Pasir Tumbuh belajar. Allah, macam ini punya payah, tuan-tuan, ya. Jadi saya baca satu-satu, tuan-tuan lama-lama besok tengok lama-lama, cam ini maknanya ini. Jadi ya. Wa arduha, yang luasnya surga itu as-samawatu, langit, wal ardu, dan bumi. Nanti kita akan baca di depan, surga ini ada 100 tingkat. Setiap satu tingkat ke satu tingkat itu sejauh langit dan bumi. Maka kalau 100 tingkat, bayangkan tuan-tuan luasnya. Ada satu riwayat pula bukan 100 tingkat saja, tetapi tingkatan surga itu, ya, adalah sebanyak, ya, bilangan ayat Al-Quran. Baik Al-Quran ada berapa ayat? 6,000 lebih. Tingkatan-tingkatan mengikut kepada darjat kita. Ya. Yang arduha samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan surga itu ialah bagi orang yang bertakwa. Sebab itu saya kata tadi, tiket nak masuk surga ialah takwa. Apa takwa? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, ikut apa dia perintah Allah, tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok dalam surah Al-Hadid ayat 21, ya, sabiku. Dia punya ya, bentuk ayat hampir sama. Tadi wasari'u, bersegera. Orang Arab kalau kata cepat, ya, asri, ya. Ini gunakan sari'u, bersegera. Sabiku, berlumba-lumba. Tuan-tuan ingat tak dulu mula-mula pertandingan membaca Al-Quran, betul? Lepas tu lama tukar musabaqah daripada sabaqah, musabaqah tilawatul Quran, musabaqah membaca Al-Quran. Apa makna musabaqah? Perlombaan, pertandingan samalah, ya. Jadi sabiku, berlumba-lumbalah olehmu. Berlumba nak pergi mana? Ila magfiratin, berlumba-lumba kepada pengampunan min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Wa jannatin, dan berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga. Arduha, yang luasnya surga itu, ka'aradis sama'i wal ardi, seperti luasnya langit dan bumi. Uiddat, disediakan syurga itu lillazina amanu billahi wa rasulih, disediakan surga itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Zalika, demikian itu, fadlullah, kelebihan daripada Allah, yu'tihi, diberikan mayyasha, kepada orang yang dia kehendaki. Iman merupakan benda yang mahal. Iman dan Islam benda yang mahal. Kita jauh daripada tempat Nabi SAW, Makkah Al-Mukarramah. Kita di Malaysia, tetapi cahaya Islam sampai ke sini dibawa oleh pendakwah-pendakwah yang datang ke sini. Kita beruntung tuan-tuan, walaupun kita jauh daripada Nabi, tetapi sinar agama itu sampai ke sini sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Oleh kerana itu kita kena jaga iman kita. Iman kita suatu yang sangat mahal, diberi hanya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, isterinya kafir. Anaknya ada yang Islam, ada yang kafir, betul? Nabi Lut alaihissalam, begitu juga. Itu kalangan para nabi pun ada isterinya yang tidak beriman. Dan kita tengok Nabi SAW merasa sedih bila ketika mana bapa saudaranya ialah Abu Talib, orang yang mempertahankan dakwah Nabi SAW, yang menjaga kedudukan Nabi SAW. Sebab dia dari segi politiknya dia ada kedudukan di Mekah, dia ada power, sebab dia boleh mempertahankan Nabi SAW. Tetapi di akhir hayatnya Nabi minta bapa saudaranya supaya mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa tuan-tuan? Dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bapa saudaranya nak meninggal dunia, Nabi duduk dekat dengan bapa saudaranya tuan-tuan. Wahai bapa saudaraku, kata dia. Mengucaplah dengan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi sampai ke hujung usianya, dia tidak dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi sedih, Nabi menangis. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi dalam ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang boleh memberi hidayah kepada orang yang engkau kasih, tetapi yang memberi hidayah ialah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia kehendaki, tuan-tuan. Sebab itulah iman kita sesuatu yang sangat mahal. Zalika, demikian itu, fadlullahi, kelebihan daripada Allah, yu'tihi, yang diberikannya, mayyasha, kepada orang yang dia kehendaki, wallahu zul fadlil azim, dan Allah lah yang mempunyai kurniaan yang sangat besar. Kemudian kita tengok yang berikutnya lagi, surah As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka. Maknanya syurga itu benda yang gaib. Kita beriman dalam bab akidah ini ialah benda-benda yang disebut sebagai sam'iyat. Apa makna sam'iyat? Benda yang kita dengar daripada Nabi SAW, tetapi kebanyakan benda itu tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Adanya Allah, adanya malaikat, adanya syurga, adanya neraka, semua benda-benda itu sam'iyat yang kita dengar daripada Nabi SAW, yang wajib kita percaya. Itulah dia iman. Sebab itu syurga itu juga suatu benda yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca disebut ni, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Syurga itulah. Iaitu bermacam-macam nikmat di dalam syurga yang menyedapkan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Habis. Kita masuk selanjutnya, asal makna syurga. Kalau ada sebarang kesilapan apa semua, tuan-tuan tegur saya lah. Ini sekadar yang saya boleh buat lah, gitu lah, untuk nota lah, istilahnya nota kuliah lah, istilahnya gitu. Asal makna syurga, asal makna syurga. Perkataan syurga berasal daripada bahasa Sanskrit. Saya pun ambil daripada kitab kata bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit yang saya faham ni antara bahasa India. Betul? India, dan bahasa Sanskrit ni sudah tidak lagi dibuat komunikasi, tetapi dia sebagai bahasa, jadi sumber rujukan dalam bahasa Sanskrit ni.
Macam kita bahasa Malaysia ni masih lagi sebagai bahasa komunikasi, bahasa tulisan. Dia hanya bahasa tulisan tetapi sudah tidak lagi menjadi bahasa komunikasi. Ya, saya pun nak sebut tak tahu sebab saya tak belajar bahasa Sanskrit. Ya, jadi syurga itu daripada perkataan ya Sanskrit dengan S-W-A-R-G-A. Swarga lah kot ya. Saya pun tak tahu, tak belajar bahasa Sanskrit. Tuan-tuan yang belajar ada macam nak sebut ya, kalau tak betul minta maaf lah ya. Syurga itu dia daripada perkataan swarga ya. Ia kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu kepada syurga. Swarga berasal daripada dua suku kata. Swar artinya cahaya, ga artinya perjalanan. Jadi kalau swarga, perjalanan menuju kepada cahaya ya. Dari sudut bahasa, ini dari sudut bahasa Arab. Perkataan jannah berasal daripada kata kerja jannah. Kalau kita belajar bahasa Arab, jannah yang berarti menutupi, menyembunyi atau melindungi. Jannah itu asalnya ialah menutupi, menyembunyi atau melindungi. Maka jannah dengan makna lain adalah kebun ya, ataupun taman yang ditumbuhi dengan pokok-pokok dan rumput rampai yang menutupi tanah. Jadi perkataan jannah berasal daripada perkataan jannah ya. Jannah tu makna tadi menutupi ya. Jadi jannah juga dengan makna kebun. Belum kita buat kebun, tentulah kita akan nampak tanah. Kita gembur tanah tu kan ya. Tanah tu digembur kan ya. Kemudian kita pun tanam tu ya. Tanam tanaman apa semua. Akhirnya bila tanaman itu sudah menjadi ya, sudah menjadi taman, apa berlaku? Tanah yang sedia ada itu sudah hilang daripada pandangan mata kita, ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan. Sebab itu jannah juga dengan makna taman. Artinya apa? Bila kata taman, pohon-pohon yang ada di atas tanah itu menutupi tanah daripada pandangan mata kita. Ada istilahnya begitu ya. Sebab itu daripada perkataan jannah ini juga akan lahir perkataan janin. Apa makna janin? Janin ialah bayi yang berada dalam perut perempuan. Betul? Sebab apa disebut janin? Sebab dia tidak nampak, tersembunyi di dalam perutnya. Nampak perut besar tapi dalam tu ada baby. Ada nampak baby? Tak nampak kecuali di scan ya. Itulah lahir juga perkataan janin tu, sebab tersembunyi di dalam perut seorang wanita. Begitu juga perkataan jin. Tuan-tuan tahu jin? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin juga dia ada perkataan jannah ya, iaitulah menutupi, menyembunyi, melindungi, tertutup pandangan kita. Betul? Ada tuan-tuan nampak jin ya? Tak nampak ya? Tak nampak, sebab dia makhluk Allah yang diciptakan daripada mimmarijin minan nar, daripada gelojakan api. Surah Ar-Rahman ya, min marijin minan nar, daripada api tu. Itu maknanya asal kejadian jin ya. Asal kejadian jin ya. Sebab itulah maknanya jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam ya. 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam. Asalnya jin, bangsa jin ni yang jadi, dia punya asal keturunan mereka ialah Azazil ya. Azazil dia ni antara makhluk Allah dari kalangan bangsa jin yang sangat taat, sangat soleh, sehingga pernah Azazil ini dijadikan ketua kepada golongan para malaikat. Tapi bila mana golongan jin yang diutus oleh Allah duduk muka bumi ni ya, untuk mengimarahkan muka bumi, untuk menjadi khalifah sebelum Nabi Adam alaihissalam. Khalifah bukan makna raja. Khalifah dengan makna iqamatuddin wa siyasatud dunyabi, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Dia dah duduk muka bumi lama dah, beranak pinak untuk memakmurkan muka bumi.
akhirnya dia bergaduh sama sendiri, akhirnya bergaduh-gaduh, Allah Ta'ala tarik balik dah. Tu yang diciptakan ya, makhluk yang kedua dari kalangan ya manusia ialah Adam. Adam diciptakan dari mana tuan-tuan? Min sulalatin min tin, daripada tanah. Ketika mana Allah selesai menciptakan Adam alaihissalam, ditiup roh dan dia hidup, Allah Ta'ala perintahkan kepada Azazil dan juga para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Azazil tadi, ya. Asal jin tadi namanya Azazil tadi ya. Dan juga kepada malaikat supaya sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud maknanya menyembah. Sujud kerana menghormati kejadian Adam alaihissalam. Fasajadu, seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kecuali Azazil tadilah. Tapi dalam Quran Allah tak sebut Azazil lah. Allah sebut dengan iblis. Maknanya nama yang telah dilaknat oleh Allah kerana aba wastakbara, kerana dia enggan dan dia takabur kepada Allah, tak nak sujud. Akhirnya laknat Azazil menjadi kafir. Akhirnya ubah namanya jadi iblis, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari situlah ya, maka golongan jin ya, iblis dan kuncus anak keturunan dia tadi memusuhi Adam alaihi salatu wassalam. Ini dirakam oleh Allah di dalam surah Yasin, selalu kita baca, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, akhirnya ya dilaknat oleh Allah jadi iblis ya. Akhirnya dia jadi musuh kita, musuh yang paling nyata. Sebab itulah ketika mana Allah Ta'ala ya tanya kepada iblis, kenapa kamu tak nak sujud ketika mana aku perintah kau untuk sujud? Dijawab oleh iblis dalam Quran, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam ya, aku dijadikan daripada api sedangkan Adam daripada tanah. Dia ingat api dengan tanah ni mulia api, tetapi di sisi Allah, inna akramakum innallaha atqakum, semulia-mulia Allah di sisi ya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla arabiyyin wala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan engkau ni bangsa Arab, orang Arab Quraisy keturunan Nabi ya, dengan orang ajam, maknanya orang yang selain daripada Arab macam kita, illa bitaqwa, kecuali takwa ya. Jadi yang menjadi nilaian Allah ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin juga suatu yang tidak dapat dilihat ya. Antaranya disebut oleh Nabi dalam Quran ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya golongan jin dapat melihat kamu dari satu dimensi alam yang kamu tidak dapat melihat mereka. Dia musuh kita, tetapi dia dapat tengok kita daripada alam dia. Dia boleh masuk alam kita, sedangkan kita tak dapat tengok dia ya. Inilah kelebihan mereka ni tadi. Jadi perkataan jin juga maknanya daripada perkataan jannah, terlindung, tersembunyi. Ada dekat-dekat kita ni. Kadang-kadang rasa kita macam naik bulu roma tu kan dia ada kat sebelah kita, tapi kita tak dapat tengok. Jadi perkataan juga datang daripada perkataan jannah, jin ya. Menurut Islam, surga ialah tempat balasan yang penuh dengan segala jenis kesenangan dan kenikmatan ya, sebagai anugerah daripada Allah kepada manusia yang telah berbuat baik dan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman surga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. At-Tur ayat 17. Saya masuk Isyak saya berhenti tuan-tuan ya. Kuliah saya Santar Market Isyak je. Saya masuk mana-mana kuliah, masuk Isyak saya berhenti ya. Sebab kita apa tuan-tuan? Kita kuliah di hujung hari. Daripada pagi macam-macam dah masuk kat kepala kita ya.
di hujung hari ini lagi bincang pula bab akidah macam ni ya, dia agak berat ya, atau apalah masuk isyak kita berhentilah. 35 minit kira okey lah tuan-tuan ya. Dia kan takut pula si isteri pesan, bang balik daripada masjid kang beli garam ya, garam dah kehabisan nak masak ni. Tuan-tuan masih kuliah lama ya, sambung lagi balik lewat merajuk nak orang rumah ya. Sikit lagi tuan-tuan ya, ada masa lagi kan, ada masa lagi ya. Okey, kita tengok tajuk yang berikutnya, di mana syurga. Dari beberapa dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih dapat disimpulkan bahawa syurga berada di atas langit yang ketujuh, iaitu di bawah arasy Allah. Kan Nabi Mi'raj ke langit, dari suatu langit ke satu langit ke satu langit sampai langit ketujuh. Atas langit ketujuh ialah arasy Allah ya. Bawah arasy Allah itu ialah Sidratul Muntaha. Jadi syurga di mana? Syurga di atas langit yang ketujuh. Jauh tuan-tuan ya. Di dalam surah An-Najm Allah menceritakan keindahan Sidratul Muntaha yang berada di atas langit yang ketujuh, yang telah dikunjungi oleh Nabi SAW ketika baginda Mi'raj ke langit. Berhampiran dengan Sidratul Muntaha itulah terletaknya surga ma'wa ya. An-Najm ayat 13 ayat 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini ketika mana Nabi Mi'raj ke langit bersama dengan malaikat Jibril. Maka kata Jibril, wahai Rasulullah, aku sampai sini aja, aku tak boleh lebih aku terbakar. Nabi yang meneruskan perjalanan, nanti dah habis jumpa lagi balik kat situ. Jadi ayat ni merakamkan keadaan itu. Walaqad ra'ahu, dan demi sesungguhnya ra'ahu telah melihat Nabi. Siapa dia? Malaikat Jibril nazlatan ukhra, pada kali yang kedua. Mana setelah Nabi mendapat perintah wahyu daripada Allah tentang solat, Nabi turun balik, jumpa balik malaikat Jibril di tempat asal ditinggalkan tadi. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, berdekatan dengan Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, berdekatan dengan Sidratil Muntaha itulah terletaknya Jannatul Ma'wa, surga ma'wa. Surga ma'wa. Nanti kita akan tengok ada surga Firdaus, ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa ya. Antara nama surga Jannatul Ma'wa, berdekatan dengan Sidratul Muntaha, atas langit yang ketujuh, di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari, iza sa'altumullah, apabila kamu berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Itu surganya Nabi SAW. Jadi walaupun kita ni tuan-tuan, amalan kita lebih kurang aja ya, nak minta surga paling tinggi, surganya Nabi, surga Firdaus. Tapi Nabi kata begitu, nak minta jangan alang-alang, minta surga Firdaus ya. Fa innahu awsatul jannah, surga Firdaus itu surga yang pertengahan. Wa a'lal jannati, dan dia dikira juga surga yang paling tinggi. Fauqahu, atas pada surga Firdaus itu arsyur rahman, aras Allah ya. Wa minhu, dan dari surga Firdaus itu tafajjaru anharul jannati, memancarnya sungai-sungai di dalam syurga. Habis. Ada masa lagi? Sikit lagi saya habiskan tajuk ni ya. Summan talaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Ini hadis ketika mana Nabi Mi'raj. Summa, kemudian, intalaqa bi, aku diajak, kata Nabi, oleh malaikat Jibril, hatta intaha bi ila sidratil muntaha, sehingga sampai dia di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni atas pada langit yang ketujuh. Waktu Mi'raj, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, tu Sidratul Muntaha tu ya. Nabi tengok Sidratul Muntaha, wa ghasya alwanun la adri mahya. Nabi tengok Sidratul Muntaha itu diliputi oleh warna-warna ya, la adri mahya, yang aku tak tahu hakikat sebenar Sidratul Muntaha. Summa udkhiltul jannata,
kemudian aku dibawa masuk ke dalam syurga. Mi'raj ke langit, Nabi dengan roh dan jasad, Nabi dibawa masuk ke dalam syurga. Fa iza fiha habayul lu'lu'i, Nabi tengok dalam syurga, dinding-dinding bangunan syurga itu dibuat daripada batu permata. Syurga tak pakai batu bata kak macam ni ya, pakai batu permata tuan-tuan, dia punya batu-batanya. Wahiyat turabuhal misku, sementara dia punya tanah surga itu berbau wangi dengan wangian kasturi. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, innama nasamatul mu'mini ta'irun ta'allaqa fi syajaratil jannati hatta yurja'ahu Allah ila jasadi yaumal qiyamah. Ini hadis mengenai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid Allah Ta'ala jadikan sebagai burung yang berwarna hijau, dia duduk di kandil di bawah aras. Dan orang yang mati syahid, rohnya yang sebagai burung tadi boleh masuk ke dalam surga. Sesungguhnya roh orang mukmin, iaitu orang yang mati syahid itu, adalah burung yang bergantungan di pohon surga, sehingga Allah mengembalikan roh tersebut ke jasadnya pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat daripada Imam Malik, Ahmad dan juga Nasa'i. Ya, tajuk berikutnya ialah surga dan neraka telah ada. Sekali itu yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Yang benar itu datang daripada Allah, tidak datang daripada kelemahan saya sendiri. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.